dapat roti lagi sini. Juga madu sunmelon pula. Yang minat pergi yang tak minat stay. Pulang. Ini tu. Okay guys, kita pergi ke ladang tanaman sunmelon. Okay. Tengok. Wow. Kita lihat sini ni melon ada dah ada buah ni. Awak ni dia dah tak sabar nak pencin. Janganlah pencin lah. Cantik melon dia. Buah kuning dah masak ke. Buah boleh ambil cikgu. Selamat datang ke unit petigasi untuk bawa seksyen tanaman. So saya Junizawati binti Muhammad Zain, ketua seksyen tanaman, dan di sini kita ada 6 orang peserta pehebat. Yang sebelum ni kita ada Cik Holik, kita ada Encik Ali Zaidi, Cik Zaidi, Cik Sutik Nur, Encik Mr. Pablo gitu. Mr. Pablo. Lepas tu Jambang tu. lepas tu dia ada Encik Rizal. 6 orang lah dia punya kat sini. Jadi kita ada buat 2 kali batch. Yang pertama untuk ni kita ada di bahagian atas, tapi dah terlewat seminggu. Dia punya hasil dah ni lah. Jadi yang untuk yang ni second batch ni pula kita insyaAllah dalam 3 minggu lagi lah untuk pengeluaran hasil. Jadi dekat sini kita buat untuk yang sunmelon lah. Jadi selain daripada yang putera pehebat, kita ada juga staff-staff yang lain. Kita ada Encik Ali, kita ada Puan Mubi, dia sedang bercuti untuk berpencen juga. Jadi yang menyambut tuan-tuan, tadi kita ada Puan Yan dan juga Puan Aziz dan Fahmi lah. Jadi di sini kita ada lebih kurang dalam 6,400 polybag. 6,400 polybag. Jadi untuk yang staff-staff yang kita punya peserta-peserta pehebat, kita bagi setiap seorang satu greenhouse lah di sini. Anggaran dekat sini bawah 300,500. Tapi kalau di bahagian atas kita punya chest kita, rumah teduhan kita ada kapasiti 900. Jadi kat situ kita bahagikan dua, jadi 400 lebih lah. Alright, so dia punya sekarang ni kita punya melon ni adalah jenis sunmelon lah. Anggaran average dia lebih kurang 1 hingga 1.2 kilo dia punya berat dia. Jadi yang ni ambil masa lebih kurang dalam 60 hingga 65 hari. Dia bergantung pada jenis lah. Yang sebelum ni kita tanam dengan rock melon, dia anggaran dia dalam 70 hingga 75 hari. Daripada mula semai sampailah kita untuk yang harvest. So yang kat sini kita memang gunakan sistem petigasi. Tapi kita ada lagi satu tempat projek, tapi yang itu adalah projek daripada bersama Agrobank. Yang kat situ dia gunakan sistem hidroponik. Yang itu yang saya tak bawa lagi lah. Maksudnya tim pehebat dia settlekan dulu dia punya projek yang kat sini. Lepas tu nanti saya akan tunjukkan dia punya yang untuk sistem hidroponik. Tapi itu salah satu juga lah yang kami buat di sini. So di sebelah belakang sana, Mel lah sini. Siapa? Cik kita main ni. Mel lah sini. Inilah dia hero-hero kami yang berada di sini.
Jadi apa-apa soalan nak tanya boleh tanya dengan dia orang. Mr. Pablo punya dia dah ni lah, dah mula habis lah. So untuk di section ni, di unit agroteknologi ni, selain daripada unit mitigasi, kita juga ada unit cendawan, unit ladang 2 dan juga unit tisu kaca lah. Jadi selepas ni kami tengok dia dulu macam mana. Kalau katakan maksudnya kita punya peserta yang sebelum ni nak teruskan di sini, kita akan buat lanjutan. Kalau tak, dia boleh pergi kepada yang tempat yang sama ada dia nak tengok pergi masuk ke pulau ke yang ada modul lah. Kita tak ada halangan. Jadi yang untuk yang cendawan yang kat sebelah sana pun kita ada. Mr. Pablo dia kata dia nak cendawan pula selepas ni. Kita ada sekarang ni 5 jenis lah. Tapi target kita lebih banyak kepada cendawan tiram. Cendawan tiram kita ada tiram kelabu, tiram putih, kita ada kuning dan juga warna pink. Merah. Macam tu lah. Alright. Ada apa-apa soalan tuan? Terus pokok ni kita memang kekalkan satu biji Ya, dia sebab dia punya buah ni sangat kecil. Kalau katakan kita letakkan 2, kita risau dia punya berat tu akan jadi sikit lah. Ya, ada pernah dapat lah bila kita letak 2 biji ni, dia punya saiz buah dia jatuh berapa kilo? Ada tak? Dia kalau katakan 2 biji, dia kurang daripada sekilo. Dia pergi 700 ke 800 gram lah. Kalau katakan kami, kebiasaan kami pernah buat untuk sebiji ataupun 2 biji. Untuk yang 2 biji kita tinggalkan dekat yang banyak yang kena cahaya matahari. Yang tu dia punya tu cantik sikit lah. Satu lagi kalau kan yang banyak kan kita buat dalam rumah greenhouse kan. So sekarang ni kita dah open kan. So ada apa masalah? Apa kelebihan dalam greenhouse dengan apa sama je? Okey, apa yang lebih, apa yang kurang Okey. Untuk kalau katakan daripada segi pendemungan sekarang ni, sebelum ni kita buat manual. Tapi sekarang kita dah boleh pakai hormon kan. Okey, kalau katakan kami terlewat untuk buat hormon, maksudnya pendemungan di dalam. Pendemungan untuk yang di bahagian dalam yang bertutup, kita memang kena berbantu. Kalau katakan di luar, kita untung sikit sebab kita ada serangga dan juga kita ada angin. Jadi at least kalau katakan kita terlewat buat dekat luar, dia bantuan-bantuan ni lah. Tapi kalau kat sana, kalau katakan kita terlepas waktu pendemungan dia umur lebih kurang dalam 21 hingga 30 hari tu, memang kita tak akan dapat hasil lah. Alright, so cuma sekarang ni bila kita dah ada bantuan hormon, kita dah agak okey sedikit. Alright, kemudian kalau katakan daripada segi penyelenggaraan, contoh kalau katakan sebelum ni yang jadi masalah kat 2 ni, masa kita buat meracun masa tu, jadi bila kita buat terlencun lah, maksudnya basah habis, suhu dekat dalam tu dia main peranan juga. Sebenarnya sama je dos yang di luar dengan yang di dalam. Tapi bila kita sampai kat dalam, dia panas, dia mempercepatkan lagi pokok kita punya untuk bunga tu dia jadi buah tu dia jadi kuning. Kebetulan masa tu kita dah buat ni pendemungan, kita dah spray, lepas tu kita buat yang penyelenggaraan pula, jadi dia punya tu dia jadi panas. Jadi tu yang tempat kita dah tak boleh nak buat apa tu, sebab dia punya suluh kita ambil 7 hingga ke 13. Daripada yang suluh yang 7 ke 13 tu semua sekali dah memang dah tak ada dah tak boleh nak selamat, jadi kita pun terus keluarkan dia. So yang tinggal ni yang tiga ni lah, macam Cik Holik dia kat dalam juga, dia jadi juga yang becung. Tapi dia cepat-cepat untuk buat ni untuk siram balik, dia flush balik. Baja dia pakai baja apa? Baja kita ada baja ketiga set A, set B. Tapi dia tengoklah kalau katakan macam pengusulhan mungkin dia pergi kepada D juga. Dia ada set A, B, C, D. D tu mungkin dia pergi pada booster. Kita ada juga, tapi buat masa sekarang ni untuk yang booster ni kita akan bagi contoh macam buah tu dah mula membesar nak ke harvest lah untuk kemanisan. Maknanya dalam umur 45-50 hari 45-50 hari Kalau tadi Puan, keburukan yang open air ni macam mana pula? Ada? Keburukan open air. Adakah masalah lain tu seperti macam serangan serangga? Teruk ke? Okey, yang kalau katakan kulat lah. Jadi kita tengok kalau katakan dekat sini, contoh macam dekat luar ni kita punya serangan kulat cepat sikit kan. Jadi kalau katakan kita dah kat luar, kita memang dah ambil maklum dan peserta dah ambil tahu, memang kalau katakan dekat luar dah tak boleh nak masuk dekat bahagian dalam. Macam tu.
Jadi kalau tu saya tengok kalau macam ni pun kalau katakan dia dekat dalam bahagian chest, dalam greenhouse tu dia punya pokok tu pun memang ada masalah. Jadi dia mana yang atas tu dia dah tak akan turun kat bawah ni lah. Dia jaga tempat dia je. Tapi dari segi kualiti dalam dengan luar sama je. Sama je. Dia tak ada masalah lah. Sebab average dia tu lebih kurang 1 hingga 1.3. Luar dan dalam suka ya. Sama je. Tuan, untuk buah ni, biji dia kan tadi cakap biji kan. Habis biji tu mati lah. Tak tanam lain. Mereka tunggu yang ni buah. Next cycle pula lah. Dia punya hayat dia macam saya kata tadi 60 hingga 65 hari. Lepas tu nanti kita akan buat mungkin dalam 2 minggu apa semua kita penyelenggaraan untuk bila buah ni dia tak sekali serentak kita harvest. Sebabnya ada yang penyembungaan yang awal, ada yang penyembungaan yang lambat sikit. Jadi kita tengoklah daripada segi dia punya indikator dia tu macam mana. Kita tengok dia punya sulur pengasuh dia tu kering ataupun tak. So kalau katakan kering, kita ni lah kita harvest. Tengok macam tu. Jadi kalau katakan habis satu, habis lah. Kita terus buang. Mana tanam baru lah. Kena tanam baru, betul tak? Tuan, satu lagi. Dekat pokok ni pernah tak dibuat menggunakan dia baja 100% organik? Yang ni belum Belum lagi. lagi. Tak pernah buat lagi di sini. Memang tak pernah buat. Boleh ada yang cuba. Tapi yang dekat sini kita masih gunakan yang dia punya, maksudnya baja kimia dia. So baja AB, aku pakai baja AB. Di samping tu ada tak baja lain selain yang organik punya campur? Organik selalunya masa awal-awal untuk penyelenggaraan kita untuk ni, maksudnya kita cabut, lepas tu kita akan mungkin tengok dia punya tu buat pengapuran dan juga mungkin kita akan letakkan sedikit dengan bahan organik lah. Itu saja. Organik tu cecair KEM ke? Yang tu kita gunakan ni baja tai ayam. So yang proses ke ataupun yang fresh? Yang proses. Pemasaran Kami ada macam tadi Encik Abilah beritahu kita ada memang kita punya tim pemasaran. Jadi kita memang selalu follow rapat lah dengan dia. Maksudnya kat sini hasil lagi 2 minggu, 3 minggu apa, kita memang dah akan maklum. Dan sama ada jualan kita akan melalui kepada pemasaran ataupun diorang akan datang petik sini. Jadi ini adalah yang keempat, cycle yang keempat untuk yang melon ni. Jadi diorang mana yang on the way laluan depan ni memang diorang dah tanyalah mana yang biasa, bila akan harvest benda ni. Untuk kokopit, berapa kali penggunaan dia untuk? Okey, untuk kokopit di kawasan ni dia boleh pergi kepada, kadang-kadang ada yang pergi 10 ke 12 penggunaan. Yang ini dah lebih daripada 5 kali dah. 5 kali, 6 kali. So dah 5 kali tu dia Jadi bila kalau katakan dia kan bila kita cabut tu dia memang kokopit tu akan surut juga. Jadi kita akan top up. tambah. Lepas tu gemburkan balik. Betul. Perlu ada tambah dolomite ke apa tak? Tu yang tadi yang kapal pertanian. Kalau perlu. Kalau tak perlu kita buat flushing biasa pun dia dah okey lah. Dia tak ada masalah. Kena check pH pula. Check pH. Kita boleh letak kapur tapi tak okey. Kadang-kadang kita buat penggiliran lah. Sama ada ni, selepas ni kita dah tanam, lepas tu kita akan gilirkan dengan tanam sayur. Dia ada dekat-dekat nak matang ni, dah nak habis dah. Berapa isi tertinggi dia nak bagi dia ni wajar? Okey, yang isi yang dekat sini kita sekarang 3. Maksimum lah. Boleh je kalau katakan tuan nak pergikan kepada 2.5, dia tak ada masalah. Tapi kalau macam ni sebab dia kucing, apa tu bila kita letak dengan baja tu dia akan keluar. Kalau hidroponik dia just pusing kat situ. Jadi kita akan save lagi banyak lah kalau gunakan teknik hidroponik. Kalau yang ni contoh sini kita perlukan lebih kurang dalam mungkin 10 set. Tapi kalau hidroponik mungkin dia akan pergi kepada 7 atau 8. Dia tengok kepada Tadi ada buat Puan nak tanya untuk satu ni dia panggil apa? Bay. untuk satu greenhouse ni. Greenhouse. Satu greenhouse lah. Yang macam ni satu Berapa kos dia untuk keseluruhan? dia macam ni. Untuk greenhouse, kalau katakan dia punya sifir ni lah kan, untuk irrigation, untuk polybag dengan piping dan juga rumah pump, ambil lah
adalah satu kos dia, satu polybag adalah anggaran lebih kurang dalam RM19. Ini untuk yang bahagian polybag, piping dan juga rumah pump. Untuk bahagian structure, kalau katakan nak buat macam ni, kita ambil satu kaki persegi lebih kurang dalam RM18. Jadi kalau katakan ni mungkin dia kos dia untuk keseluruhan boleh pergi kepada ni lah 37 ke 40 untuk satu polybag. Siap. Jadi dia terpulang pada tuan-tuan modal ni macam mana. Sebab kalau katakan ni kita boleh buat just untuk yang penting buat masa sekarang ni ni lah untuk yang dia punya media, dia punya irrigation dan juga rumah pump. Later on kalau katakan dia boleh pergi kepada open juga, dia tak ada masalah. Pun boleh lah. Boleh buat open. Tapi kalau katakan next nak buat ni, maksudnya nak ada structure lindungan hujan ataupun lindungan kali serangga, yang itulah yang kos yang boleh mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir-fikirkan lah. Kalau tadi puan ada cakap berkenaan dengan dalam greenhouse tu kan, dia tertutup kan, bantuan apa nama, angin. Apa kata kalau kita letak kipas, tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Dia sebab nanti dia lagi satu dia boleh sedut udara panas tu untuk keluar. Sebelum ni memang kita ada yang untuk satu chest ni kita ada letakkan dalam empat kipas. Tapi dia tengok jugalah kalau katakan dia terlalu laju, kita takut kita punya daun ni akan cepat kering. Dia kena main lah dia punya ni. Okey? Terima kasih. Sama-sama. Kilo berapa puan? Kilo harga pasaran dia boleh pergi 10 ke RM15 tengok kawasan. Dekat sini RM10 sekilo. Sebiji anggaran berapa? 1 hingga 1.2 ikut ini sebab ni sunmelon. Dia punya besar dia lebih kurang 1.2 1.3. Kalau katakan yang dekat ladang 2 dia jenis benih Thailand, dia boleh pergi kepada 2. Dia kena tengoklah. Harga ladang berapa harga ladang? Harga ladang dia boleh pergi kepada 7,5. Kalau borong mungkin RM5 sekilo. Borong ni paling tinggi berapa dapat? Yang ni kalau kat sini memang kita ikut harga lebih kurang sama dengan macam Jabatan Pertanian. Sebab Jabatan Pertanian main 10. Jadi kita kena ikut area dia. Tapi kalau Johor dekat yang Kos Bahar dia jual sekilo RM15. Tahap kemanisan Kalau untuk sunmelon yang kami ada ni sekarang ni dia boleh pergi kepada 14 ke 16. Bricks. Kalau yang dekat ladang 2 dia pergi 12 ke 14. Dia ikut benih dan dia ikut cuaca jugalah. Kalau macam dekat sana dia open sebab dia tanam pada waktu hujan, jadi dia kena benih melon yang digunakan tu dia kena kering. Dia tak boleh macam ni. Yang ni dia rangup dan banyak air jugalah. ada tester tak? Masa sekarang tak ada. Kena tanya Pablo, dia punya ni dah sampai kat mana. Cuma dah apa ni sekali minggu. Masak. Tak masak lagi. Okey, boleh tengok. Tak boleh rasa. Boleh can see. Silakan kalau nak. Okey. Terima kasih. Okay guys, ni kawasan rock melon kita, tempat dekat UPM, submelon lah, ni submelon. Okay, tadi kita dah dengar daripada cikgu daripada UPM, ni tanaman submelon lah. Satu polybag, satu pokok akan menghasilkan satu buah ataupun 2 buah setiap satu pokok. Alright, dia terletak dalam greenhouse. Greenhouse dekat atas tu, diorang akan buat greenhouse kat sini. So, dekat ni je saya punya review tadi. And thank you.